Terima kasih kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Jerantut Pahang, iaitu Puan Nuraini Abdul Malik dan Cikgu Nur Afiza Abdul Razak, pembina modul Research Based Learning, kerana telah sudi menjemput kami menyertai program ini. Tidak lupa juga guru-guru yang telah bertindak sebagai jawatan kuasa pelaksana program ini. Kami ialah penyelidik dari Sekolah Kebangsaan King George Kedima, Seremban. Saya, Sharifah Radia Bashisha binti Said Muzaffar bersama rakan saya, Nur Anis Suraya binti Zulaimi, dan 3 orang lagi rakan kami iaitu Adelia Arisa binti Muhammad Ridwan, Anissa Kaisara binti Zulkifli, dan Muhammad Naim bin Azman. Ini ialah template kajian kami. Kami telah memilih mata pelajaran sejarah tahun 5 bertajuk Institusi Raja Payung Negara Unit 1. Di dalam kajian ini, kami memfokuskan kepada kepentingan institusi raja dan kepentingan kita selaku rakyat Malaysia untuk menghargai kepentingan institusi tersebut. Apakah pengertian raja dan kaitannya dengan kerajaan? Raja atau sultan bermaksud ketua pemerintah. Baginda merupakan payung kedaulatan negara untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik raja. Raja merupakan identiti negara. Kerajaan pula ialah negeri atau negara yang diperintah oleh raja atau sultan. Kerajaan adalah sesuatu organisasi yang mempunyai kuasa pentadbiran. Pada masa dahulu, di Kepulauan Melayu tanpa seorang pemimpin yang dipanggil raja, maka tidak akan wujud sesuatu kerajaan. Begitulah pentingnya seseorang raja yang menjadi tonggak atau asas kepada sesebuah kerajaan. Negeri-negeri yang masih mengamalkan sistem beraja ialah Perlis Indra Kayangan, Kedah Darul Aman, Perak Darul Rizwan, Selangor Darul Ehsan, Negeri Sembilan Darul Khusus, Johor Darul Takzim, Pahang Darul Makmur, Terengganu Darul Iman dan Kelantan Darul Naim. Mengapakah puasa wadat begitu penting? Wadat bermaksud perjanjian taat setia. Di dalam buku Sulalatul Salatin, terdapat ribuan iaitu seorang raja telah bermeterai perjanjian dengan rakyat iaitu Demang Lebar Daun. Menurut perjanjian ini, rakyat berjanji untuk memberikan taat setia kepada raja dan raja pula telah berjanji untuk memerintah dengan adil dan saksama. Hubungan raja dan rakyat adalah saling berkaitan di atas dasar permufakatan. Kedua pihak perlulah saling menghormati dan menjaga kedudukan dan peranan masing-masing. Raja atau sultan juga dibalik dengan konsep daulat. Daulat ini bermaksud lambang kekuasaan raja terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat kepribadian yang unggul dan kebijaksanaan tinggi di dalam pemerintahan. Daulat ini juga membawa kepada beberapa perkara yang istimewa dan hanya boleh dipakai oleh seseorang raja seperti istana yang terletak di atas bukit, bahasa, pakaian, peralatan, adat istiadat diraja dan cara hidup yang berbeza dengan rakyat biasa. Derhaka pula bermaksud rakyat yang mengingkari titah atau perintah sultan. Rakyat yang menderhaka ini akan dihukum dengan setimpalnya. Raja atau sultan merupakan payung kedaulatan negara. Raja memainkan peranan penting di dalam menentukan kestabilan dan kesinambungan agama, identiti, budaya dan cara hidup masyarakat. Baginda bertindak sebagai ketua agama Islam. Melalui kitab klasik Tamadun Melayu yang disusun oleh Tun Sri Lanang, dikatakan Sultan Melaka telah memimpin Nabi Muhammad SAW mengajarnya mengucap 2 kalimah syahadat dan menyunatkan baginda. Dari kejadian itulah baginda telah menjemput sekumpulan orang Islam yang menunaikan solat Zuhur di pantai datang ke istana untuk mengajar baginda tentang Islam. Dari sinilah agama Islam telah tersebar luas sehingga kini. Raja atau sultan juga merupakan pemerintah tertinggi angkatan bersenjata. Atas desakan raja-raja Melayu dahulu yang tidak senang dan yakin dengan anggota bersenjata asing, pihak British yang menjajah negara kita terpaksa akur untuk menubuhkan regimen askar Melayu diraja pada tahun 1935. Sehingga kini, tentera sentiasa di bawah naungan raja. Raja atau sultan juga bertanggungjawab untuk menjaga hak istimewa orang Melayu dan bumi putra di Sabah dan Sarawak. Sebagai ketua negara juga, Yang di-Pertuan Agong bertindak menaungi sistem pentadbiran yang disusun secara sistematik iaitu
Bidang Perundangan, Badan Pelaksana Dasar dan juga Badan Kehakiman. Mengapa pentingnya kita mengekalkan institusi beraja? Walaupun kerajaan boleh berubah setiap 5 tahun, namun terdapat beberapa perkara yang perlu dikekalkan untuk kestabilan dan kesinambungan agama, identiti, budaya dan cara hidup masyarakat Malaysia. Ia perlu dikekalkan dan dilindungi kerana ianya adalah teras dan asas kepada pegangan moral, adab, kesopanan dan kesusilaan majoriti masyarakat Malaysia. Tanpa asas moral atau agama yang kuat, maka kesusilaan dan adab masyarakat kita akan menjadi lemah. Justru itu, institusi raja-raja di Malaysia adalah penting untuk dipelihara dan dikekalkan sebagai pelindung kesinambungan identiti, cara hidup dan budaya masyarakat Malaysia. Selain daripada itu, institusi beraja juga dilihat sebagai institusi semak dan imbang terakhir untuk rakyat dan negara setelah institusi-institusi lain seperti Parlimen dan Mahkamah tidak berjaya. Kerajaan Negeri Sembilan telah wujud seawal tahun 1773 Masihi ketika Datuk-Datuk Penghulu Luar ataupun digelar undang pada waktu ini telah menjemput Raja Perluar dari Minangkabau untuk ditabalkan sebagai Raja dengan gelaran Yang Tuan atau Yang di-Pertuan Besar. Tuanku Muhriz Induk almarhum Tuanku Murawai merupakan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-11. Baginda dipilih dan dilantik hasil muafakat antara undang yang keempat. Peranan Baginda adalah tertakluk kepada nasihat dan persetujuan undang yang keempat dan Tunku Besar Tampin. Kami telah membuat penyelidikan melalui pembacaan buku-buku tesis ilmiah dan bahan sejarah yang terdapat di perpustakaan sekolah, perpustakaan awam Negeri Sembilan dan juga melalui Google. Kami juga telah melawat galeri Diraja Tuanku Jaafar, Seremban bagi mendalami lagi kajian kami. Sebagai rumusan kajian kami, kini kami lebih memahami maksud yang tersirat dan tersurat di dalam rangkap kedua rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kata-kata ini bukan hanya hafalan di bibir sahaja, tetapi perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan perlakuan kita seharian. Pemahaman yang jelas membolehkan kita sebagai warga negara Malaysia mesti akur dan taat kepada raja. Sekian dari kami. Moga kajian kami dapat memberi sedikit manfaat kepada semua pendengar. Moga jumpa lagi. Assalamualaikum.